So korang pun perasan kan lately ni ada isu yang berbangkit semula, which is kes Ain yang dikabarkan telah dia mereport cikgu dia TikTok sebab when it comes to rape jokes cerita pasal rape jokes. And benda tu viral bukan dekat Malaysia je, all over the world, sampai US punya media pun cover kita punya cerita kan. It's quite big, it's quite serious bila dah sampai tahap macam tu kan. Bila nak sembang pasal rape jokes ni, dia sebenarnya dia berbalik pada akar umbi dia. Akar umbi dia adalah kenapa manusia, especially lelaki, cenderung ke arah benda-benda macam tu, lucah. Ataupun dalam erti kata yang senang, kenapa lelaki otak kuning. So aku rasa aku nak cerita pasal benda tu hari ni. Macam-macam jenis perangai manusia yang ada kat dunia ni kan. Ada yang baik, ada yang alim, ada yang nampak alim tapi sebenarnya hatinya kotor, nampak kotor tapi sebenarnya dia baik sangat. Amal dekat dunia dia macam kita boleh macam kita boleh orang kata ambil iktibar apa semua kan. Tapi korang pernah tak encounter dengan kawan-kawan ke ataupun orang-orang terdekat korang, rakan-rakan sekerja ataupun korang sendiri yang bersikap lucah? Kita boleh tengok macam contoh dekat social media korang, kita tengok dia punya katalah macam dia sampaikan komen kan kat gambar-gambar perempuan terutamanya, mesti dia macam bagi that kind of comment yang ada hint lucah, macam besarnya geram tengok, macam yang baru-baru ni yang paling popular sekali, hi you cipat tembam, why doh, kenapa lelaki kena macam ni, kenapa lelaki macam ni dekat dunia ni. And dia ada juga yang jenis yang buat lawak lucah dengan korang tanpa rasa segan silu. Habis rambut aku, tanpa rasa segan silu buat lawak lucah dengan korang, macam benda tu macam biasa sangat, macam normal sangat kan. Bila kita kadang-kadang kalau kita order pisang ke makan pisang je ke, pisang ai pun ada kan, macam kenapa kau kena cakap macam tu. Aku boleh dengar macam cringe juga bila aku as a guy, aku pun buat that kind of jokes, tapi not that much and not that obvious. And aku tak nak benda tu macam orang kenal macam K ni seorang yang macam tu. Aku tak nak, aku buat macam benda tu macam tak selalu tau. Tapi ada orang yang buat benda tu selalu and dia orang suka sangat, dia orang rasa benda tu normal, macam relax nanti kau dah kahwin pun kau rasa juga benda tu. Aku macam kenapa kau kena buat that way, macam benda tu cringe kot. So technically the only factor is pornography. Ada fakta mengatakan bahawa 71% lelaki dekat dunia ini mengaku memikirkan tentang seks, dan 85% lelaki di dunia ini juga dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun macam tu memikirkan tentang seks hampir setiap jam. Takut kan? Bagi aku ini bukan fitrah, ini bukan lumrah sebagai seorang lelaki. Ini adalah nafsu semata-mata. Sebab apa? Sebab pornografi. Aku nak baca stats sikit lah berkenaan dengan pornografi. So hampir 30,000 pengguna internet di dunia ini menggunakan internet untuk menonton pornografi hampir setiap saat. Okay? And then lebih kurang dalam $4,000 dibelanja untuk menonton ataupun mengakses pornografi dekat internet. Dan 1 out of 5 mobile search yang dekat dunia ni adalah pornografi. Dan yang mengakses pornografi ni lebih kepada orang-orang di bandar berbanding luar bandar. Dan yang paling mengejutkan adalah orang yang selalu mengakses pornografi ni adalah dalam kalangan undergraduates, maknanya yang terpelajar. Ada berapa lagi stats yang aku nak kongsi dengan korang. 90% remaja dan 90% belia di dunia ini menerima ataupun orang kata bersikap neutral berkenaan dengan pornografi ini sendiri. Yang diorang rasa macam it's okay to talk about porn in real life dengan among kawan-kawan. Dalam 55% orang dewasa percaya yang bahawasanya porn itu salah di sisi undang-undang ke, di sisi agama ke, di sisi sosial ke. Dan technically still banyak sebab ada lagi dalam 45% yang macam okay when it comes to pornography. So macam mana pula dengan statistik exposure seseorang manusia di dunia ini terhadap pornografi, macam first time exposure tu, okay? 51% lelaki di dunia ini menonton porn sebelum zaman remaja diorang, dan 32% wanita di dunia ini menonton porn sebelum waktu remaja. Secara keseluruhan lelaki di dunia ini menonton porn seawal 12 tahun.
Wow, 71% remaja di dunia ini dikira macam dia menyuruh atau menyembunyikan behavior diorang secara online daripada mak bapak diorang, daripada parents diorang. Dan pada tahun 2016 ada study daripada Canadian berkatakan remaja ataupun adolescents ni dalam 45% macam tu mengaku yang dia ada masalah erectile dysfunction ataupun mati pucuk. Remaja lagi guys, mati pucuk. Sedih tak? Perlukah kita normalizekan pemikiran kuning macam ni? Well, as for me memang tak kan. Sebagai seorang manusia biasa mungkin korang mestilah tak. Bagi aku, walaupun kita manusia ni bukan satu makhluk yang sempurna, tapi kita kena ingat setiap manusia tu dia ada tindak balas dan respons yang berbeza-beza tau. Bukan semua orang boleh terima sex jokes, bukan semua orang boleh terima benda-benda lucah, bukan semua orang boleh terima bila kau cerita benda-benda yang lucah among kawan-kawan. And bukan semua orang boleh anggap seks itu sebagai satu bahan gurauan. Faham tak? So pucuk pangkal ni adalah berbalik kepada video aku sebelum ni, iaitu empathy. Empathy is key. Korang kena ingat, korang kena faham sekeliling korang tu, dia ni boleh ke terima this kind of jokes. Kalau korang salah bagi rape jokes ke sex jokes ke dekat mana-mana member korang ke ataupun orang-orang yang korang tak kenal, kemungkinan korang boleh didakwa. Dan sebagai manusia juga, bukan sahaja lelaki, perempuan ke apa ke, kita kena ada orang kata self control lah. Kita kena pandai kawal nafsu kita. Bagi aku, kalau kau macam terfikir sesuatu yang sex related, aku tak rasa kau perlu zahirkan dia melalui lisan, melalui tulisan ataupun melalui body language. Aku rasa korang je simpan, biar dia terbuku dalam kepala otak korang. Jangan tunjukkan yang korang ni macam okey sangat nak sembang benda-benda lucah ataupun berkaitan dengan hal-hal seks ni. Sebab benda ni boleh consider as aib tau. So bukan elok kalau kita jaga aib kita sendiri dulu kan. Dan yang paling penting sekali adalah kita kena sedar diri dan sedar ruang. Korang kena perhatikan position korang, korang kena perhatikan dengan siapa korang interact, dengan siapa korang bersembang, berbincang apa semua. Imagine macam kau as a cikgu, lepas tu kau sembang macam benda-benda yang berbau lucah ataupun benda-benda yang provoke ke arah lucah dengan budak-budak sekolah, dengan among pelajar-pelajar sekolah korang. Is it okay? What if this generation yang kau dah dedahkan dengan lawak-lawak lucah macam ni, pada masa akan datang dia orang akan rasa benda ni normal tau. And tak takut ke korang kalau budak-budak ni juga berani untuk menghamburkan ataupun post apa-apa komen yang lucah macam mana yang korang buat sekarang. And kalau nak cerita pasal pornografi tadi, yes, benda tu addictive, agak susah untuk orang kata berhenti secara serta-merta, but it's not possible. Orang kata erti kata lain macam tak mustahil lah untuk berhenti. Setiap perubahan tu memerlukan masa. Technically macam aku cakap tadi, dia berbalik pada self control. Limit diri korang sendiri, kawal nafsu korang sendiri, and gunalah akal korang dengan bijak. Dekatkan diri korang dengan aktiviti jasmani, aktiviti rohani, macam orang selalu cakap, dekatkan diri dengan agama. Benda tu membantu korang. Itu je lah kot yang aku nak borak dengan korang hari ni. Aku rasa macam video ni macam tak ada point sebenarnya, tapi aku rasa macam aku nak berborak pasal hal ni. Aku tak tahu nak cerita dengan siapa, aku tak tahu nak borak dengan siapa. And aku rasa kalau korang nak terima pendapat aku, thank you lah. And kalau korang tak nak terima, it's up to you. Korang masing-masing pun ada pendapat korang masing-masing. Korang boleh keep it to yourself ke, ataupun korang nak kongsi dengan aku pun, up to you. Aku terima seadanya. Gitu. Kalau korang rasa video ni best, tolong like, tolong share, tolong subscribe. Kalau korang rasa video ni tak best, tak apalah, korang boleh tengoklah video-video lain. Aku saja je nak membebel hari ni. Terima kasih kerana menonton vlog aku. Adios.